tengok yang di belakang saya tu, Tonwall Building. Siapa yang pernah pergi ke HQ? Pernah tak? Kalau pernah, tekan 1. Kalau tak pernah, tekan 2. Dah lama kita tak berjumpa di HQ. Kan? Kalau siapa-siapa banyak member suruh kata kita rindu pada HQ. So, tak apa, sebab pandemik ini semenjak 2020, kita ada dalam lockdown. HQ pun kita beroperasi secara online, work from home. Staff-staff semua masih work from home lagi. Sebab kita buka HQ 2 kali, dua-dua kali pun ada kes positif, kita kena tutup balik pula. So, tapi sekarang kita pada tahun ini kita tengok 2022, terutama sekali saya nak ucapkan selamat tahun baru kepada semua, walaupun 25 hari telah berlalu, tapi kita ada 341 hari lagi, 40 hari lagi. So tak apa. Tak tahu siapa yang kenal saya, siapa yang tak kenal saya, tak apa. Sebab dulu memang kalau kita ada roadshow seperti biasa, kita akan pergi seluruh Malaysia setiap tahun, daripada Kedah sampai ke Johor, daripada Sarawak sampai ke Sabah. Maaf ya Kak Yong, kita pas Labuan kebanyakannya. Tapi tadi saya telah berjanji kepada Kak Yong, kita akan stop di Labuan juga tahun ini. Okay. So tahun ini kita akan mula kembali secara perlahan, secara kecilan dulu untuk menjelajah satu negara lagi bersama tim saya, untuk berjumpa dengan kamu semua, untuk berjumpa dengan leader-leader yang kita tidak berjumpa selama 2 tahun. Tapi saya rasa banyak juga member-member yang baru ini, yang baru join kita, tak pernah pun kita berjumpa. Tak apa, daripada upline kamu, daripada leader kamu, kamu mesti dengar cerita pasal roadshow kita yang kita adakan selalu, yang acara tahunan seperti open house Raya Cina, open house Raya, Hari Raya ke semua itu kita tak dapat adakan. Memang kita terasa juga tak dapat bersama dengan member-member. Tak apa, kita tengok keadaan tahun ini, kita akan cuba sedaya upaya akan kembalikan ke semua itu. So, permulaan tahun ini secara ringkas, tahun ini akan merupakan banyak perancangan yang telah kami akan lakukan sebab kita sudah lockdown 2 tahun. Lockdown 2 tahun, kita pun dah berehat 2 tahun, dah lembab 2 tahun. Adalah masa untuk kita bangun, menggeliat, buat sedikit exercise dan kita akan mula lagi. Memang pandemik membawa banyak perubahan kepada kehidupan kita dan juga kepada terutamanya dari segi kewangan. Kamu boleh tanya setiap ahli Tonwall yang setia bersama kita, pendapatan mereka tidak terganggu walaupun kita di dalam lockdown. Malahan banyak pendapatan mereka telah bertambah baik semasa lockdown. Betul tak Kak Yong? Okay. So banyak juga leader-leader yang lain sudah terasa itu. Kalau member-member yang baru join kita, kita ada dalam pasaran selama 12 tahun. Tak sekali pun kita miss atau lambat pembayaran kita. Kita tahu bahawa pada masa yang susah ini, masalah kewangan yang banyak dihadapi oleh banyak orang, kita akan lebih memperhebatkan program ini. Sebagai permulaan, kita telah start dengan kempen angpau kita. Setiap hari, kalau kamu ikut kita punya social media, Facebook ataupun Telegram, setiap hari ada juga pemenang kepingan emas, setiap hari ada pemenang wang tunai, 1,888. Hari ini pun ada pemenang 888. Setiap hari kita akan berikan hadiah-hadiah yang begitu. Dan tunggu, tahun ini kita akan kembalikan satu lagi hadiah yang kita bagi, yang kita miss tahun lalu. Siapa nak Proton X50?
Nak tak Proton X50? Tak ada orang nak ke? Okey. Siapa angkat tangan? Kita tengok. Proton X50 akan kembali lagi. Okey, kita akan kembali lagi dengan Proton X50 dan banyak hadiah-hadiah lagi dan banyak lagi program-program. Cuma yang kita tidak pasti akan kembalikan lagi ke tidak ialah pelancongan. Dulu kita pergi Paris, kita pergi banyak negara lain, tapi pandemik sekarang nak melancong memang susah. So kita tengok keadaan. Kalau keadaan membolehkan, kita pergilah yang dekat dululah. Tengok macam mana. Tetapi yang saya janji, tahun 2022 ini akan lebih hebat untuk Tung Wau, lebih banyak program, lebih banyak juga plan-plan yang berbaloi. Saya baru habis meeting bergaduh dengan DG hari ini pasal untuk memperbaiki lagi plan-plan kita. So, tunggu berita baik saya. Dalam masa yang terdekat, kita akan menambah baik lagi program ini. Dan juga memajukan, menambahkan lagi ke semua pendapatan ahli-ahli kita. Boleh tak? Berilah sikit respon. Good. Okay? So, bersama kita hari ini ialah Kak Yong, seorang PBR. Memang hebat dia ini. So, jadilah dia akan jadi satu, dia memang adalah satu example leader-leader yang kita ada. So, belajar daripada dia dan kita dari masa yang terdekat, kalau boleh, saya akan muncul lagi untuk membawa berita-berita yang lebih baik kepada kamu semua. Tapi, harap-harap kita boleh berjumpa bila saya ada di kawasan kamu. Okey? Sekian, kita jumpa lagi. Jaga diri semua. Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Saya harap semua pada malam ini, saya selalu akan tanya selamat pagi atau beri selamat pagi sebab setiap pagi kita semangat. So kalau saya cakap selamat malam, nanti semua orang tidur. So malam ni kita mau santai-santai saja, okay, tapi kita sampaikan ilmu kepada anda semua, tips-tips yang mana saya sendiri buat sehingga saya sampai ke tahap ini. So saya harap semua yang hadir pada malam ni akan dapat at least sedikit input atau gambaran untuk kita sama-sama menjadi usahawan berjaya dalam Tung Wau. Okay? Saya mau anda semua yang hadir pada malam ini, anda boleh cepat-cepat ajak prospek anda ataupun rakan niaga anda untuk join sesi kita pada malam ini. Sebab pada malam ni yang seperti yang Mr. Amir bagi tahu kan, kita banyak kita ada ganjaran yang akan diberikan atau lucky draw pada malam ni, okay? So let's start, jangan buang masa. Sekejap dah. Okay, semua jelas? Ada nampak skrin yang Kak Yong share? Kalau nampak atau jelas, tekan 1 di ruangan chat, boleh? Ataupun buat thumbs up lah, bagi ni sikit lah, so that saya tahu kamu nampak. Okay, saya rasa semua nampak kan? Okey, untuk sesi kita dalam Akademika tahun ni, kita ada satu, kita boleh share kita boleh generate kita punya link melalui apps Tung Wau di situ. Kamu boleh pergi kepada apps My Wow kamu generate link di situ, kamu share to everybody, okay? Kamu boleh share. Ini langkah-langkah macam mana kamu boleh buat, kamu boleh generate the link, okay, untuk kamu share, okay? Saya rasa semua di sini sudah expert kan, sudah pandai kan? Okey, ini yang paling penting. Malam ini admin akan share link pendaftaran dalam ruangan chat. So everybody kena isi, okay, pendaftaran ni.
untuk membolehkan anda layak untuk join the lucky draw. Okay, kita ada kepingan emas yang akan diberikan oleh HQ pada malam ni. So stay tune sambil-sambil kita santai-santai dengar sharing daripada saya. Sambil-sambil tu ajak lagi kawan-kawan anda, ajak lagi prospek-prospek anda untuk join malam ni. Lepas tu daftar. Okay, daftar. Jangan lupa daftar. Kalau kamu lupa daftar, nanti kamu tidak berpeluang untuk dapat kepingan emas free. Okay, ni kamu kena lengkapkan lah, okay? Lengkapkan, baca apa yang diperlukan, lepas tu hantar. Okay, so saya start sesi malam ini dengan memperkenalkan diri saya sendiri. Okay, nama saya Nur Arianti binti Abidin atau lebih dikenali sebagai Kak Yong dalam grup saya lah. So lepas ni insyaAllah lebih ramai yang boleh add saya di Facebook, Instagram, boleh kita lebih kenal-kenal lagi yang belum ada, sebab saya rasa mainly yang banyak kenal saya ataupun yang sudah pernah berjumpa saya memang yang di area Sabah, Sarawak saya dah pasti, Sarawak pun ada kot. Sebab kami ni semua lahir dari Kaizen Group, okay? Kaizen Group, founder dia Tuan Tahir Jannah, okay? Beliau lah yang melahirkan leader-leader seperti kami. Beliau lah orang yang bertanggungjawab melahirkan kami. Dan berterima kasih juga kepada beliau sebab banyak leader yang lahir dari Kaizen Group yang beliau buatlah, okay? Okay, saya sendiri masih bekerja sebagai seorang eksekutif kewangan di salah sebuah firma guaman di Labuan. Okay? Saya sudah 16 tahun bekerja dalam firma guaman. Tapi dalam pada tu, saya still ada masa untuk buat bisnes Tonwau santai yang orang kata bisnes senang, bukan kata senang yang kamu diam-diam tak perlu buat apa-apalah. So bisnes ni sangat santai sambil anda bekerja. Saya buat benda ni part time. Okay, saya buat benda ni part time. Since 2016 saya buat benda ni part time, tapi saya sudah orang kata walaupun belum betul-betul ke puncak kejayaan, tapi at least saya sudah buktikan dengan orang ataupun ramai orang di luar sana bahawa bisnes ni kita tidak perlu pun buat full time. Actually kalau buat full time lagi bagus, impact dia lagi cepat. Okay, saya buat part time pun still boleh reach at least level kan. So orang-orang di luar sana, jom kita sama-sama buat di Stonewau. Nanti saya akan share apalah sedikit sebanyak tips kenapa kita kena buat bisnes ni. Okay, okay. So saya bermula join this business pada 28 bulan 7 2016. Pada ketika itu saya join program Ton Plus, okay? Sebelum ada baby Tonwau, saya join Ton Plus, okay? Ton Plus pada 2016. So ketika tu upline saya nama dia Tamrin Tahir atau lebih dikenali sebagai Captain Tam. Dialah orang bertanggungjawab bawa saya ke dunia bisnes ni. Kalau boleh saya share sedikit, okay? Macam mana saya boleh terjebak dalam bisnes ni. Sebenarnya upline saya ni adalah rakan karib suami saya, okay? Rakan karib suami saya, tapi dia memang member kami jugalah. Kami dulu orang-orang chaters zaman-zaman dulu MIRC, Yahoo Messenger semua tu kan. So kami kawan, so dia approach di SIM card, dia suruh start lah, dia kata bisnes di SIM card ni okey, begini-begini dulu. Ton Plus kan dia pun banyak kelebihan juga. So masa kita dengar, biasalah kan manusia dia ada ego sendiri. Kita dengar pun yang okey, ya gitu, tapi dia masuk sini keluar sini. Okey, dia bukan di sini. So bila satu hari itu dia kata dia mau datang. Sebelum dia datang tu dia kata dia mau kalau boleh ialah I join. Okey, I join. So okeylah, masa lunch time tu saya kata saya join. So put out lah my Maxis number yang saya pakai dari zaman study. Saya kata okay, it's okay, put out sebab saya jenisnya tidak suka pegang banyak number. Saya suka satu number untuk saya fokus, okay. So dia put out my Maxis, saya join.
Lepas tu dia explain lah sedikit tentang program tuntas ketika tu. So saya kata okay, saya mau cuba. Macam okay je, sounds good kan? Okay, kita cuba. So saya kata saya mau 4 keping SIM card. Pada ketika itu 4 keping SIM card saja sebab SIM card pada waktu tu bukan harga Tuan Wow tau. Okay, bukan harga Tuan Wow, dia harga RM100. Okay. So saya kata saya mau 4 SIM card. Okay, 4 SIM card ni, 4 SIM card ni saya terus kekalkan nombor my mom, my dad, adik ipar saya dan last sekali baru husband saya sebab dia jenis yang dia tak percaya langsung. Lepas tu dia kekak, dia setia betul dengan telefon lama dia tu. Dia nak mau pun join ni Tone Plus. Okay, tapi apa saya buat? Saya sudah pandai port out. Saya port out secara paksa. Okay, husband saya dulu dia kerja oil and gas. So dia masuk dalam dia punya what do you call it, crude oil terminal. Dia tidak boleh switch on the phone. Okay, so saya tahu dia akan switch off. Before that saya sudah port out. So masa dia balik kerja, dia bagi tahu dia punya DG ni problem. Dia kata the whole day tiada line. Pasal saya senyum-senyum. Okay, tiada line. Dia kata okay, pakai SIM card ni. SIM card ni best. Sama dia kata Bi malas mau pakai nombor banyak. Saya kata tak, kekal nombor. Dia pun dah tahu yang saya sudah put out. So lengkap 4 orang. Lengkap 4 orang. Waktu tu saya sudah enjoy 13% commission. Okay. Lepas 3 hari macam tu, my upline kata cuba check yo apa tu yang kita boleh check insentif tu kan, kita buka web dia ajarlah semua kan. Bila saya check, betul-betul lah ada duit. Walaupun dia belum masuk dalam akaun bank kita, tapi dia betul-betul menampakkan benda tu ada. Okay, di situ saya sudah start berkobar-kobar lah. Okay, I want to do this business. So saya bagi tahu dengan husband, yang kawan dia mau datang, dia datang. So saya suruh dia war-warkan dengan kawan-kawan apa semua. Husband kata, okay, malam ni 20 orang datang. So saya pun masak macam-macam, spaghetti lah apa. Saya masak macam-macam. Sebab saya sudah start berkobar-kobar untuk buat this business kan. Saya punya upline datang, buat mini sharing di rumah. So that orang-orang ni dengar. But what happened pada malam itu, hanya 4 orang yang datang. Hanya 4 orang yang datang. Okay. Ceritanya 4 orang saja yang datang. Tapi saya tidak buatkan benda tu macam okeylah, memang ada rasa sedikit terkilan dengan makanan yang banyak. Saya suruh upline saya dengan suami saya habiskan makanan tersebut. Okey, malam tu makan berhabis. Okey. Tapi dari 4 orang yang datang ni, 4 orang inilah yang bergerak buat bisnes bersama-sama saya sehinggalah saya punya grup berkembang sampai hari ini. Ini poin yang pertama saya mau sampaikan, never give up. Sebab dari 4 orang ni yang saya rasa sangat, kenapa 4 orang yang datang, tiada sambutan. Tapi sebenarnya dari 4 ni lah kunci kejayaan saya sehingga sekarang. Okay? Alright. So itu macam mana saya terjebak lah. Okay? Dan Alhamdulillah pada 15 hari bulan Disember 2021, saya layak untuk mendapat ranking premium branch. Okay, ranking premium branch. Dan saya difahamkan saya wanita pertama dapat ranking premium branch ini. Alhamdulillah saya rasa bangga dengan diri saya sendiri dengan atas usaha yang saya buat bersama suami saya dari 2016 sehingga hari ini, dan saya masih berjuang sebab saya pun mau rasa income macam mana founder saya Tuan Tahir Jana boleh hit sampai ratusan ribu setiap bulan. Banyak apa tu orang kata sifu-sifu hebat di luar sana yang 40,000 sebulan, 30,000 sebulan. Saya pun mau rasa benda-benda tu. Okay, saya mau rasa. So that saya mesti berjuang. Saya yakin saya boleh dapat income macam mana dorang buat. Okay. So hari ini itu serba sedikit macam mana saya terjebak dengan bisnes ni, okay? So saya bagi perkenalan sedikit tentang latar belakang syarikat Tuan Wow ni, okay? Dia terletak di Seri Petaling, Kuala Lumpur, okay?
Tuan Group ini mula ditubuhkan pada tahun 2010, Februari 2010. Okay. So kalau ikutkan, ini sudah 2022. So company ni sudah beroperasi lebih dari 11 tahun, almost 12 years. So dia sangat kukuh. Apalagi yang mahu tuan-tuan dan puan-puan fikirkan, company ni sudah 12 tahun. Okay? Sudah hampir 12 tahun establish, dia macam dah pernah gagal bayar commission dia punya agent, dah pernah lewat. Okay? Dah pernah gagal, dah pernah lewat. In fact, sehari awal kadang-kadang. Jadi, cuba bayangkan tu kan, kukuhnya company itu untuk kita join, untuk kita buat. Tiada keraguan. Okay? Okay, ini barisan lembaga pengarah dalam Tuan Group. Okay, kita punya executive chairman Datuk Syed Kamaruzaman, kita ada CEO Mr. Nelson Tong, kita ada CFO Mr. Vincent O, kita ada CEO kita Mr. Robert Chu yang baru yang baru berucap sebentar tadi. Okay, seorang yang sangat supportive. Okay, untuk kita punya group. Okay. Kita ada CMO Mr. T. Baksim and also CCO Miss Lina Chiu. Okay, ini barisan lembaga pengarah. Okay, kalau anda yang pernah ikut tour ataupun road show untuk HQ, mereka ni selalu ada. Okay, okay. Mesti tertanya-tanya kan, kenapa saya berada di sini malam ni? Untuk apa saya bersama Kak Yong malam ni, bersama sesi Akademika Tuan Wow pada malam ni? Okay, masih confused kenapa mesti ada di sini kan? Okay. Kalau anda mempunyai salah satu masalah ni kan, masih mempunyai hutang, okay, hutang yang banyak, sudah kerja berapa puluh tahun, masih tiada wang simpanan atau wang simpanan tidak mencukupi, kadang bawa anak pergi shopping mall, anak mau beli something, bapak mau beli ni, bapak mau beli tu, pergi tengok dulu. Apa tengok? Price tag, tengok harga. Sebab kemampuan, okay? Kemampuan. Lepas tu, sampai sekarang masih tercari-cari bisnes yang boleh membantu untuk anda keluar dari masalah kewangan ni. Anda mau jadi seorang yang bebas kewangan, yang boleh anak tunjuk tu beli, wife minta ni beli. Saya faham semua orang yang join malam ni, seorang yang di luar sana, semua mau bahagiakan family diorang. Semua mau bagi apa yang family diorang mau. It's just that, tiada duit. Okay. So kalau itu masalah-masalah yang anda hadapi, okay, anda berada di tempat yang betul, di sesi yang betul pada malam ni. Okay, saya suka share gambar macam ni dengan anda. Saya rasa anda pun faham. Kenapa saya suka share gambar ni dengan anda? Saya suka bezakan nilai duit dulu dan sekarang apa yang kita dapat. Maksud saya tu, kalau dulu anda bawa RM50 masuk dalam supermarket, hypermarket, mana-mana mall, anda tolak troli keluar, penuh satu troli. In fact penuh lagi, melimpah-limpah. Okay? Tapi cuba anda bawa RM50 pada zaman sekarang. Bawa troli besar-besar tu, apa yang boleh anda isi? Penuh ke tidak? Itu satu untuk anda fikirkan. Kedua, okay, tengok gambar nasi lemak tu. Sedap je kan? Siapa belum makan mesti lapar. Okay. Kalau dulu nasi lemak harga RM2, kita boleh request lagi. Mau tambah sotong kah, mau tambah udang kah, kan? Sedap oh. Kalau kita minta tambah, mungkin tambah 50 sen kah RM1. Tapi sekarang harga 3 atau RM2.50 kita dapat telur dadar yang satu petak kecil tu saja, yang macam SIM card tu. Itu sudah letak di atas. Sebab apa? Sebenarnya bukan peniaga tu sengaja mau buat begitulah, tapi kekangan kewangan kan, kos sara hidup yang semakin meningkat pada zaman sekarang. Kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, sekarang kos sara hidup kita kadang-kadang melebihi gaji hakiki kita. Okay? Melebihi gaji hakiki kita. Kadang-kadang tu baru gaji, pergi withdraw di ATM, tinggal 2 keping. Macam mana mau hidup? Okay? Saya faham semua orang stuck dengan kos sara hidup yang sangat tinggi nowadays, okay? Dengan negara membangun macam-macam teknologi begini begitu. So inilah malam inilah saya mau share
sedikit ilmu kepada anda, mengajak sama-sama untuk buat this business, untuk kita sama-sama keluar dari masalah ni. Okay? Okay, next one. Kenapa? Kenapa kena join? Kenapa kena buat bisnes Tuan Wow ni? Okay? Satu, modal dia yang sangat rendah. Okay, kita mulakan bisnes ni dengan modal RM12.50 sahaja, tuan-tuan dan puan-puan. Okay, RM12.50 tu saya rasa sangat kecil lah modal berbanding dengan kalau anda mau berniaga, jual minuman sekalipun, jual nasi lemak, mau beli bahan-bahan dia, segala bawang, dia punya beras, semua tu kan lebih dari RM12.50. Okay, RM12.50 ni sangat rendah. Okay, fikirkanlah, modal yang sangat rendah begini, anda sudah boleh start bisnes. Carilah mana-mana bisnes yang modal dia rendah sebegini. Okay. Kedua, bisnes ni dia kalis musim. Dia tidak ikut trend. Okay. Kalis musim tu dia hujan kah, dia ribut kah, dia orang kata time tu panas terik kah, salji kah, macam mana, kita still boleh buat. Okay. Contoh kalau kita buat perniagaan nasi lemak. Kalau hujan lebat atau ribut, kita kena tutup. Sebab kita tidak boleh buka stall. Contoh. Okay. Atau kita buat satu perniagaan yang ikut trend. Contoh jual tudung. Okay. Trend sekarang tudung, contoh Fariha. Okay. Fariha dia corak macam ni, macam ni. Tiba-tiba dalam 3 bulan akan datang, dia ada style lain. Kita masih jual trend yang lama. Rasanya ada orang mau beli? No. Okay. So kalau Tuan Wow ni, produk telco ni, dia produk keperluan kan. Dia, orang cakap, orang tidak perlu ikut trend. Okay? Memang produk keperluan. Kamu mau berniaga, call. Kamu mau berkomunikasi dengan orang kerja kamu, guna handphone. Okay? SIM card kecil tu sangat diperlukan nowadays. Okay? Dia penting. Okay? Ketiga, maintenance yang sangat rendah dan murah. Kalau anda berniaga di luar sana, and then perlu sewa kedai, masa mula-mula start business tu perlu renovation, cantikkan kedai macam ni, macam tu, painting apa semua kan. So kita tak perlu tu semua. Yang penting ada handphone. Ada handphone, sudah register jadi pengguna, ada handphone, anda sudah boleh mula perniagaan anda. Okey, boleh mula perniagaan anda, tak perlu gajikan orang, tak perlu sewa kedai, handphone itulah kedai anda. Handphone itulah perniagaan anda. Okey? Dia kan bila kita sudah join business ni, okey, kita sudah ada aplikasi yang disediakan tu kan. Itu kita sudah boleh start register, itu kita sudah boleh start berniaga. Okey? Lepas tu kita boleh pula jual top up. Kita boleh pula jual top up daripada apps yang disediakan. Okey? Sudah bisnes lain. Selain daripada jual SIM card ni lah kan. Sudah dapat bisnes lain. Lepas tu, orang-orang kamu yang top up, lepas kamu register tu kan, kamu tak perlu monitor dia atau kamu tak perlu setiap kali mau tanya dia, kamu, hello, kamu sudah top up ni bulan? Hello, Abu, kamu top up berapa ni bulan? Tak perlu tanya tu semua tu. Sebab di mana pun orang top up, di stesen minyak kah, online banking Maybank to you kah, di mana-mana pun orang top up, commission tetap masuk kepada anda. Okey, tak perlu pun tanya dia belum top up, sudah top up ke belum, tak perlu. Commission still masuk kepada anda. Umpamanya saya bagi perumpamaan, semua kedai top up di Malaysia, seluruh Malaysia ni pekerjaan anda. Kenapa? Sebab diorang pergi kedai handphone, minta top up, orang kedai handphone yang tolong top up atau jual the reload, okay, untuk diorang reload, okay, lepas tu commission masuk kepada anda. So, anda tak perlu buat apa-apa pun, okay, tak perlu buat apa-apa, diorang reload lah di mana-mana seluruh Malaysia, duit tetap masuk ke anda. Ini yang best, kenapa kita perlu buat Tuan Wow ni, okay. Okay, macam saya cakap tadi, dia produk keperluan. Saya rasa tuan-tuan dan puan-puan yang ada malam ni ataupun semua orang di seluruh Malaysia yang guna handphone, kalau diorang punya IC tinggal di rumah, diorang on the way mau pergi kerja tu kan, alamak IC tinggal. Saya tak fikir diorang patah balik ambil. Tak apalah, bukan ada roadblock check IC. Cuba handphone yang tinggal.
di rumah. Saya yakin 100% semua patah balik pergi ambil. Tak boleh kalau tiada handphone di tangan kan? Itu contoh produk keperluan yang orang mesti ada di tangan. Sekejap-sekejap ada di tangan. Sekejap-sekejap ada di tangan. So nampak tak market kita di situ? Kita punya produk ni kan, betapa pentingnya produk ni, marketnya yang luas ni, sebab ianya satu keperluan. Okey? Okey, selepas tu, bila kita sudah join Tonwow ni, yang bestnya HQ sudah sediakan satu sistem perniagaan percuma. Tak perlu anda pening-pening mau fikir komisen anda macam mana, tak perlu susah payah mau kira berapa kali berapa persen berapa, tak perlu. Semua tu HQ sedia sudah. Orang Sabah bilang ampai-ampai sudah untuk kamu di sana. Ampai-ampai itu sistem. Kamu tahu, perkenalkan, tajak, biar dia orang reload, that's it. Kamu punya kerja, kamu punya duit masuk. Lepas tu kamu tinggal bina empayar kamu, rangkaian kamu. Itu saya akan share sekejap lagi lah apa tips-tips yang saya pernah buat. Okay? Saya terlalu laju kah? Ataupun okey? Kalau okey, type 1. Okey, alhamdulillah. Ramai yang type 1, alhamdulillah. Okey, semua boleh ikut Okey, next one. Banyak keistimewaan diberikan oleh company selain daripada sistem perniagaan tadi yang percuma tu. Okey, percuma. Sekali dia saya cakap percuma. Tak perlu fikir, tak perlu sikit otak. Okey. Keistimewaan yang diberikan company macam-macam. Okey. Banyak telco di luar situ kan yang kamu pakai sebelum-sebelum ni. Saya rasa kita tidak terima apa-apa kan kalau kita pakai berpuluh tahun pun, berbelas tahun pun. Paling pun kita terima kasih kerana top up. Terima kasih kerana menambah nilai prabayar. Macam tu kan? Okey. So dalam Tonwow ni, okay, macam-macam HQ bagi. HQ kita ni terlalu baik hati. Banyak betul dia mau bagi dengan dia punya agent, dia punya dealer, dia punya apa-apalah, name it. Tapi kan saya rasa sangat best. Sebab kan sudahlah dia bagi kita macam-macam peraduan, mingguan, bulanan, tahunan, bonus sampai 2 kali. Best kan tidak best kita punya HQ ni kan? Macam-macam dia bagi. Macam sekarang kempen Chinese New Year angpau. Jangan lepaskan peluang tu. Kamu kena buat, okey? Kena buat sebab kamu menaja dapat, lepas menaja top up dapat, kamu top up pun dapat. Jadi jangan lepaskan peluang tu. Kempen tu still berlangsung sampai Februari nanti, okey? Sampai Februari, middle of February. So jangan lepas peluang Macam-macam kamu dapat tu, ada kepingan emas, ada wang tunai. In fact ada sudah pemenang dia. Ada sudah beberapa pemenang yang dapatlah kan rezeki diorang. Okey, saya mau cerita pasal hairat kematian ni. Telco lain saya rasa belum ada yang bagi. Kamu tengok berapa prihatinnya Tonwow terhadap user dia, terhadap dia punya agent-agent dia. Okey, betapa caring dia tu kan, sampai dia bagi hairat kematian, okey, kepada pewaris sekiranya terjadi apa-apa kepada user tersebut ataupun pengguna Tonwow tu. Okey, nampak tak keprihatinan HQ tu dengan kita. Selain dia share profit tu dengan kamu, okey, dia share the profit dengan kamu, dia juga ambil kisah, okey, ambil tahu, okey, waris-waris kamu sekiranya sesuatu terjadi kepada kamu. Okey? Nampak tu keprihatinan HQ kita, okey? So, HQ juga sebenarnya dalam secara tidak langsung dia bagi kita satu peluang pekerjaan, okey? Sekarang ni ramai yang terkesan, sangat ramai yang terkesan dengan pekerjaan. Kena lagi masa yang PKP ni kan, 2 tahun yang lepas ramai yang kena pembuangan kerja, terpaksa diberhentikan oleh syarikat sebab syarikat pun nak mampu sudah mau bayar gaji diorang. So sangat terkesan. Jadi ambil peluang ini untuk start this business kan, kamu buat untuk jana pendapatan.
sebab dia sangat pasif. Okay, kamu jana pendapatan kamu, buat Tuan Wow ni. Sebab bisnes ni dia punya syarat kamu ada handphone saja pun. Ada handphone, ada tu SIM card Tuan Wow di dalam, startlah bisnes kamu. Okay, startlah bisnes kamu. Okay, dia bukan saja bagi kamu peluang pekerjaan, tapi dia sebenarnya HQ ni bagi kamu satu peluang kerjaya. Okay, kerjaya kalau kamu betul-betul serius buat Tuan Wow. Okay, di nombor 8 terus. Okay, kita ni dalam hidup, kita perlu sediakan plan B. Kenapa saya cakap plan B? Ini betul-betul real testimoni jadi kepada keluarga saya sendiri, which is husband saya yang saya kata dulu, dia kerja dalam sektor oil and gas. Okay, oil and gas. 2019, dia dapat satu surat cinta daripada company saying that dia sudah nak terminate. Okay, terminate. Bulan, kalau saya tidak silap, ya, if I'm mistaken, March 2019, dia kena terminate. Dia bawa balik surat tu, dia tunjukkan kepada saya. Of course lah, dia ketua keluarga, of course dia rasa sangat terkesan lah. Tapi alhamdulillah, syukur, kami bukan kata kami seronok dapat surat cinta itulah kan. Alhamdulillah, kami sudah start buat Tuan Wow dari 2016. Okay, nampak? 2016 kami start bisnes, kami buat sama-sama suami isteri. 2019 dia diberhentikan kerja. Pada ketika itu, suami saya still dapat passive income daripada Tuan Wow. Masih dapat commission, masih ada duit. So, saya faham sebagai seorang ketua keluarga, dia akan rasa terbeban sekiranya ketika itu, ketika dia dibuang kerja, dia tidak pendapatan langsung. Pentingnya plan B dalam hidup anda. Inilah gunanya plan B. Okay, plan A tidak berjaya, kita ada plan B. Okay, so start buat kamu punya plan B. Saya sendiri bekerja, saya masih ada kerja hakiki. Saya tidak berhenti immediate lepas saya buat. Sebab saya rasa saya masih boleh bekerja, sambil itu saya masih boleh jana pendapatan sebab bisnes yang sangat santai. Okay, so sekali lagi saya ajak anda, tuan-tuan dan puan-puan yang sudah join tapi belum buat, yang bertahun-tahun sudah join tapi still di ranking yang sama, macam so-so gitu kan. Jom kita boost sama-sama semangat. Kita boost sama-sama semangat. 2022 ni buat satu azam yang kita mau ubah kehidupan kita. Kita mau ubah kewangan kita tu supaya kita boleh realisasikan impian kita dengan kita punya bisnes. Okay? Okay, yang ke-8, passive income yang boleh diwarisi. Saya sengaja bagi merah di situ supaya highlight kan passive income yang boleh diwarisi. Bila kita sudah ada passive income, commission bulanan kita tu, should anything happen dengan kita, jadi dengan kita, income tu dia tidak akan burn. HQ tidak kejam. Dia tidak akan, okay, kamu sudah tiada, sini itu duit semua bagi saya balik. Tidak. Income tu boleh diwarisi oleh pewaris kamu. Itulah kalau kamu perasan, kalau kamu join this business ataupun join jadi user, mesti kamu punya upline ataupun orang yang bawa kamu join tu akan tanya, okay, kamu mau letak pewaris terus kah? Mesti kali pertama, apa tiba-tiba tanya pewaris, saya sudah mau mati kah? Mesti gitu kan? Sebenarnya tidak. Tujuan dia baik. Tujuan dia sangat baik. Dia mahu isi details pewaris kamu jika ada apa-apa terjadi dengan pengguna ataupun dealer Tuan Wow tersebut, so pewaris dia still dapat duit tu. Dia tidak burn. Okay? Dapat Okay, ini saya terpaksa skip. Alright. Bagaimana mahu bermula? Bagaimana mahu bermula dalam bisnes Tuan Wow ni? Okay? Bagaimana mahu bermula? Semua bingung. Saya sudah join jadi user. Saya sudah join jadi user lama. Tapi kan bingung bang, macam mana mau start macam susah betul ni mau buat di Tuan Wow. Saya tengok orang leader-leader post satu hari pendaftaran sampai 5, 6. Tapi saya mau buka mulut, mau bawa orang join, satu orang pun mau join. Semua orang dah yakin dengan saya. Macam mana? Okay, jangan risau, kawan-kawan semua jangan risau. Saya dulu pun macam anda, sebiji macam anda. Saya pun rasa macam mana mau start Cuma orang boleh hebat macam tu Saya pun macam anda, sama. Okay? So malam ni lah saya akan share beberapa tips yang saya sendiri buat dari mula saya join sehingga sekarang saya masih buat benda yang sama. Okay?
Saya masih buat benda yang sama. Selain itu saya berusaha dari masa ke semasa top up saya punya ilmu. Okay, saya suka ikut walaupun saya premium branch, saya suka ikut sesi akademika Tuan Wow ni sebab banyak knowledge yang saya dapat. Sebab dia bukan saja sesi bebas kewangan, sifu-sifu hebat yang lain akan share pasal produk, macam mana mendalami Tuan Wow, banyaklah ilmu kamu boleh dapat, sorry. Jadi rajin-rajin ikut ni sesi akademika Tuan Wow, okay? Sebab dia memang best. Alright. Sebenarnya untuk bermula, benda ni semudah ABCD je. Macam kita nyanyi lagu ABCD sedang jangan. Sebenarnya dia semudah itu juga. Mula-mula kamu beli SIM card, lepas tu daftar jadi user, guna macam biasa, reload macam biasa, lepas tu kamu perkenalkan tu SIM card kepada orang, begitu sekarang aku sudah guna ni SIM card tau. SIM card ni ada begini, data dia bla 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 bla. Okey, kamu perkenalkan lah kan? Lepas tu kalau kamu sudah confident, saja seberapa ramai yang boleh, lepas tu ahli tu ulang je ABC tadi tu. ABC tadi tu. Okey? Saya akan elaborate more. Ya. Okey. Tips-tips menjalankan bisnes Tuan Wow. Tips-tips ini saya tidak kata saya perfect. Saya tidak kata Anda ikut ni Anda terus 100% berjaya. Saya tidak kata begitu, tapi insya-Allah kalau Anda ikut sedikit sebanyak tips ni saya buat, saya guna pakai dari mula saya join. Mungkin boleh buka sedikit ruang kotak fikiran Anda. Okey, mungkin boleh motivate sedikit Anda ataupun dapat sedikit gambaran macam mana Anda membuat dengan tim Anda atau memperluaskan rangkaian Anda terpulang. Tapi tips inilah yang saya gunakan sehingga sekarang. Okey, so kalau rasa boleh ambil pendekatan ni, guna. Okey, kalau rasa cara saya tu kurang sesuai, it's okay. Anda boleh cari ilmu lain dengan leader-leader lain yang hebat. Ramai leader-leader hebat di luar sana yang sangat hebat. So, saya pun still new, saya pun masih belajar. Okey. Okey. Pertama sekali, bila kita sudah serius membuat bisnes Tuan Wow ni kan, kita sentiasa bermula dengan niat yang betul. Okey, tanamkan niat yang betul dalam diri Anda. Kenapa Anda mau bermula? Kenapa Anda, okay, I want to start this business. Kenapa? Okay, bagi niat yang betul, set niat yang betul dalam diri Anda, so that benda tu jadi benda yang baik. Okay, saya sendiri tekankan kepada diri saya atau terapkan kepada diri saya sendiri sehingga sekarang niat saya pertama bukan income. Okey, bukan income. Niat pertama saya bukan income semata-mata. Niat pertama saya adalah saya ingin membantu seberapa ramai rakyat Malaysia untuk keluar daripada masalah kewangan mereka. Okey, saya mau bantu seberapa ramai orang di luar sana untuk keluar dari jerat kewangan diorang tu. Okey, sebab ramai betul yang saya nampak berita-berita yang orang share, yang sampai minta sumbangan dengan orang. Sebenarnya diorang nak mau pun buat macam tu, tapi diorang terpaksa sebab ada anak bini yang perlu dibagi makan, anak yang perlu pampers, susu, semua tu kan. Saya sangat faham. So, kita tanamkan niat, bila saya buat ini, one fine day, saya boleh bantu orang di luar sana. Ramai orang di luar sana yang boleh buat bisnes ni, ada income, boleh berjaya bersama-sama. Itu niat. Okay? Pasang niat yang betul. Okay, kedua, of course, baru income. Sebab, kenapa saya cakap macam tu? Kalau kita pasang niat yang betul, kita bantu orang daripada bebas kewangan, lepas tu, rakan niaga kita, saya selalu panggil rakan niaga, tahu bukan downline, sebab nanti dia orang betul-betul down, bilang Tuan Tahir. Dia pernah cakap tu, jangan cakap downline. Nanti dia orang betul-betul down, macam mana dia bilang kan? Okey, jadi kita bantu rakan niaga kita ni, buat, dia orang dapat income, automatik income kita pun naik. Jadi bila kita niat bantu mereka indirectly, income tu automatik naik. Okay? Alright. Next one, tanamkan azam. Ingatkan diri tentang big why. Tanamkan azam. Ingatkan diri tentang big why. Azam ni kita boleh tanamkan bermacam-macam cara. Bukan yang macam malam ni tidur. Okay, besok saya mau start business ni. Bangun pagi besok, pukul 12, 11.30 pagi. Saya rasa anda sekadar
berangan. Itu bukan berazam, itu berangan. Okey? So tanamkan azam ni, contohnya anda boleh buat selain daripada niat mau buat tu sudah betul. Kamu boleh boost kamu punya semangat tu atau azam tu, kamu lekat gambar. Okey, contoh saya mau beli Mercedes Benz. Okey, kamu print Mercedes Benz besar-besar, kamu lekat di dinding depan katil katil kamu tidur tu, lekat. Saya mau ada banglo mewah. Print. Kenapa? Berangan-angan tu percuma. Tak perlu bayar pun. Berangan-angan itu percuma. Okey? Itu kita mau realisasikan impian kita, kita memang bermula dari angan-angan. Orang dah akan dapat macam ni sejak apa usaha kan? So dia bermula dari angan-angan. So tampal. It's okay, tampal je. Bila kamu pun tidak orang mau tengok. Okey? Bila kamu je tengok hari-hari. So setiap kali bangun pagi-pagi kamu nampak, saya belum dapat ni tau. Saya belum dapat ni tau. So indirectly kamu akan tanam azam tu dalam diri kamu. Ini saya belum capai. Saya mesti tingkatkan usaha saya supaya saya dapat benda-benda ni. Supaya saya boleh realisasikan impian saya untuk dapat. Saya kena tunjukkan orang lain yang saya berjaya. Okey? Itu yang saya buat lah. Okey? Lepas tu saya letak gambar. Kan kita family, kita mesti ada gambar. Family kita, anak-anak kita, ibu bapa kita kan. So bila nampak saya gambaran anak-anak kita yang comel tu kan, mesti kita, ya Allah, aku mau besarkan dorang dalam keadaan yang sempurna. Okey, dalam keadaan yang sempurna. Saya mau dorang hidup dalam keadaan sempurna sebab kita ni sebagai ibu bapa bertanggungjawab untuk bagi kesempurnaan tu pada anak-anak kita. So, bila kita ingat ataupun kita refresh balik big why kita ni kan, kita mesti buat. Saya yakin anda mesti buat. Sebelum tidur tu kan, macam kadang-kadang anak kita tidur awal kan. Okay, kita dekat dengan diorang, kita macam apa kamu panggil kalau di Semenanjung, kalau kami di Sabah kan kami macam apa tu, pegang-pegang kepala dorang yang usap-usap gitu kan. Macam cakap si dodoi-dodoi dorang tu bang, si dodoi dorang tu. Lepas tu mesti kita nampak macam ini anak aku dah lama membesar, aku perlu bagi dorang sesuatu untuk dorang membesar dengan sempurna macam tu kan. Mesti bila kamu terdetik begitu, automatik tu benda tu akan kamu macam saya mesti buat. Saya mesti bagi dorang. Saya mesti belikan dorang. Sebab sedih tau, macam saya cakap tadi kan, kita pergi kedai, anak kan dia mana tahu. Dia tahu keseronokan, dia tahu benda tu dia mau. Nanti cakap, "Pa, mau beli ni." Kita pun nantilah. Bukan sebab nanti tu seperti ada duit. Tengok-tengok, alah tinggal ini. Kalau beli ini dah cukup pula pergi beli bawang, nanti bini marah. Sebab bawa anak tadi tu mau beli bawang. Tiba-tiba anak pergi singgah pergi beli mainan, nanti dah cukup beli bawang kan. Jadi kan kita mau buang semua tu. Kita mau bawang pun dapat, mainan pun dapat. Macam tu. Okay? Next one. Latih diri bercakap atau bina keyakinan diri. Okay. Kalau kita ni baru bermula join Tonwow, kita pun baru kemarin daftar. Contoh saya bagi. Baru kemarin daftar. Janganlah bawa SIM card kamu tu tiba-tiba pergi kedai makan. Bang, pakai SIM card apa sekarang? Jangan cuba-cuba. Tolonglah jangan cuba-cuba buat macam tu. Jangan jerat diri sendiri, okay? Sebab kalau kamu baru bermula, baru join semalam, sudah tiba-tiba try benda macam tu kan, bagi saya benda besar lah kan. Terus tiba-tiba approach orang luar begitu, pergi tanya orang yang kamu dah kenal kan, tiba-tiba orang reject. Apa ni tiba-tiba begini orang reject, kamu akan rasa down. Kamu akan rasa sangat down. Kamu akan rasa saya memang dah boleh ni buat, memang dah berbaloi ni buat. Orang dengar saya cakap pun orang mau maki. Macam tu kan. Sebenarnya dia ada cara, dia ada proses, okay? Dia ada proses. Kalau kita ni baru join, baru jadi user, okay? Kita pakai, kita sudah tahu line dia okay, dia ada speed cap, tone the best, begitu kan dia punya line, okay. Lepas tu kamu try approach orang berdekatan kamu, okay? Ahli keluarga kamu, siapa yang ada isteri, cakap dengan isteri dulu. Yang ni bah, abang pakai telco begini-begini, try. Sebenarnya bila anda perkenalkan SIM card tu kepada keluarga kamu, isteri kamu, kawan-kawan terdekat kamu, kamu melatih indirectly, kamu melatih communication skill, kamu melatih cara komunikasi kamu, cara latih diri bercakap agar lebih, orang kata kita bina keyakinan diri tu, keyakinan diri untuk bercakap, okey? Sebab bila kamu selalu latih diri kamu bercakap, promote dengan ahli keluarga kamu, bawa flyers macam ni kan,
flyers kecil begini ni, dia bukan besar pun, bawa dalam poket macam tu kan. Kalau belum hafal lagi data-data dia kan, okey, ni nah, Serifa ni bilang ni data dia begini, perkenalkan. Indirectly kamu sudah latih cara komunikasi kamu. Okey? Selain kamu berlatih cara komunikasi kamu, kamu mempelajari produk yang kamu jual. Lama-lama benda ni semua di kepala. Tak payah pun 89 GB data tu ini nanti tidak. Kalau kamu sudah hari-hari, benda tu semua di sini. Melekat sudah dalam sini. Okey? Berapa data dia apa semua melekat. So, latih diri bercakap. Rajin berkomunikasi. Lama-lama benda tu jadi satu habit. Okey? Barulah lepas tu sudah hafal, sudah ada knowledge, sudah communication skill pun cantik. Baru duduk di kedai kopi, duduk. Nampak orang sorang-sorang sana. Sebuah player sebelah. Bang, maaf mengganggu. Boleh saya ambil masa abang 3 minit? Jangan lama, 3 minit je. Maaf bang, boleh tanya sekarang abang guna telco apa? Berapa lama? Masuk jarum. Okey? Faham kan masuk jarum tu apa? Pelan-pelan, slowly. Jangan tiba-tiba kita macam nampakkan kita paksa sangat. Kita mau jual kita punya produk ni. Jangan. Kita orang kata ada engagement, kita berbahasa basi dulu dengan kita punya bakal prospek. Okay? Alright. So, benda seterusnya yang saya selalu buat, okay? Saya selalu buat kelas atau preview, mini preview lah. Saya tidak cakap kelas besar-besaran macam HQ buat tu tidak. Saya bukan orang yang hebat juga kan. Saya pun sambil buat sambil belajar. Okay? Sambil buat sambil belajar. Saya selalu buat kelas ataupun preview bersama dengan tim. Kita akan panggil. Okay, contohlah saya bawa satu orang user ni, and then dia kata, Kak Yong, dia bilang, saya ni ada 6 orang family members, diorang mau join, tapi saya belum berapa mahir lah Kak Yong buat sharing ni ataupun perkenalkan produk ni. It's okay. Saya akan kata, okay, fix time, tetapkan masa, mari kita jumpa. Okay. So, sama ada saya jumpa kupi-kupi, kalau kita Sabahan, kita panggil kupi-kupi. Saya tidak tahu dekat Semenanjung panggil apalah kan. So kita kopi-kopi, sambil kopi-kopi tu bukan kopi-kopi kosong. Walaupun kita minum kopi kosong, tapi kita bukan kopi-kopi kosong, okay? So kita kopi-kopi tu kita sharing. Kita cerita, okay, hari ni kita mau perkenalkanlah telefon ni macam ni. So kita indirectly, kita bantu kita punya networking tau. Kita mau kita punya tim berkembang kan. So kita kena maintenance well lah. Kita kena bantu tim kita. So kalau kita bantu tim kita, macam saya cakap tadi, income diorang naik, income diorang masuk, kita pun masuk. Okay? So itu sebabnya kita kena sentiasa bantu tim kita, bantu networking kita. Sebab kita ni kan kadang-kadang walaupun kita sudah jadi leader, ada ketikanya kan kita lalai. Bukan lalai apa? Kita macam sibuk, ini, itu, sibuk. Kita pun jadi macam... Jadi, bila kita bersama tim kita selalu sama tim, kita jumpa dia orang. Kadang-kadang kita punya yang user baru ni yang boost semangat kita tau. Leader-leader baru kita yang baru naik AC macam tu kan. Kadang-kadang diorang kan semangat, berkobar-kobar. Diorang yang boost semangat tu balik. Dia refresh. Okay? Kita macam refresh pendapat, produk. So, benda tu orang kata berbalik. Kita yang kononnya sudah PBR ni kadang pandai je tidur sekejap gitu kan. So kita punya leader-leader ni kan, tim kita ni dia yang boost semangat tu. Lepas tim kita semangat, kita lagi supply semangat tu dengan diorang. So begitulah. Bila benda tu selalu ada, selalu terjadi, insyaAllah kamu punya tim akan berkembang. Percayalah, rangkaian kamu akan berkembang sebab rakan niaga kamu di bawah-bawah kamu ni, dia rasa dia sangat dijaga. Upline saya, leader saya tidak macam biarkan saya berniaga atau membina kerjaya sendiri. Dia orang bersama-sama dengan saya. Di saat saya tiada idea kamu utarakan dengan saya punya rakan niaga, dia orang ada bersama-sama saya. Dia orang ada setiap masa dengan saya untuk bina keyakinan diri saya macam tu kan. Sebab kita ni dalam networking ni kan, dengan tim kan, saya selalu cakap jangan bagi dia orang ikan selalu.
Jangan bagi dia orang ikan selalu. Sebab kalau kamu selalu bagi ikan, dia makan sekali, kenyang, that's it. Tidak apa-apa pun. Tinggal tulang je. Okay? Tapi terapkan diri anda, leader-leader sekalian, kawan-kawan sekalian, kalau sudah ada networking nanti, terapkan diri anda selalu bagi rakan jaga kamu pancing, joran, gitu. Supaya diorang boleh belajar cara untuk pancing ikan, tangkap ikan, macam tu. Bukan makan saja. Cari tahu macam mana dapatkan tu ikan sana di laut. Supaya bila dapat tu ikan, makanlah puas-puas macam mana. Boleh faham tak? Boleh faham kan ni? Okay? Okay, lepas tu, kalau kita sudah dalam dunia bisnes ni kan, berkembang sudah tim ni, orang kata makin membesar. Okay? Jangan lupa bagi reward untuk tim kamu. Okay? Kalaupun kamu belum mampu untuk bagi reward yang besar-besar macam duit tunai yang banyak apa, it's okay. Jangan paksa juga kewangan kamu walaupun kamu sudah jadi leader kan. Jangan paksa kewangan kamu tu. Kamu macam mana? Kamu bagi dia reward macam tools begini kah? Flyers, t-shirt kah? T-shirt tone wow kah? Macam ada gunanya nih flyers ni untuk diorang. Okay? Kadang-kadang kan sekarang ni, okay, saya jual flyers dia 100 keping begini, tapi kamu bagi diorang secara percuma. Bila kamu bagi diorang secara percuma, lagi diorang semangat membuatkan. Diorang rasa macam, bagusnya upline aku ni. Dia bagi lagi aku ni flyers free. Jadi boleh je aku pergi sana sini, pergi mengedar ni flyers. Okay, so flyers kita selalunya, kita akan ada kosong di bawah untuk kamu letak nama, nombor telefon kamu, so orang boleh kontak. Okay, bagi je yang kecil-kecil dulu macam tu. Begini pun okay, tak masalah. Kalau kamu sudah orang kata ada kelebihan rezeki, boleh bagi tunai. Why not kan? Bagi. Okay, buat campaign. Okay, bulan ni siapa yang sign up sampai 10 orang, saya bagi RM100 tunai. Macam tu. Kamu bagi reward macam tu kan, jadi orang pun okay, saya cari orang. Orang pun semangat membuat. Tunai betul, siapa nak mau duit? Siapa nak mau dapat tu cash kan? Okay. Kita ni kan kalau sudah bagi reward sama tim, kita boost semangat diorang. Lepas tu kan jangan lupa adakan juga selalu sesi soal jawab dengan leader. Bukan saya dengan user, dengan leader. Bila kamu buat sesi soal jawab dengan tim kamu ni kan atau leader kamu ni kan, selain daripada kamu refresh kan, sebenarnya kamu akan dapat banyak ilmu baru. Kenapa? Sebab tidak semestinya kamu leader di atas, kamu tahu semua. Kadang-kadang kamu malas dan rajin pun membaca. Tapi kamu punya rakan niaga di bawah ni rajin buat research. Apa terbaru, apa update, kadang-kadang apa pendapat kamu kah, dia tengok market macam mana kah kan, dia bilang gini bah, aku ada pendapat bah, macam mana kalau kita punya tim ni kita buat begini. Dengar pendapat diorang. Jangan rasa diri ni selalu betul saja. Kita lah the best, kita lah orang yang paling top, kita leader, mesti semua dengar cakap saya buat cara begini ikut. Jangan sekali-kali. Jangan terapkan diri anda untuk sentiasa dengar pendapat orang, beri pendapat dan mendengar pendapat orang. Okay? Kalau kita macam rasa kita salah, diorang lagi betul, terima pendapat diorang. Okay? Terima pendapat orang. Kita betul juga kan, kenapa saya dah terfikir, bagus kalau punya pendapat ni, good. Inilah saya mau dalam tim saya. Selalu bagi feedback, so that kita boleh memperbaiki macam mana kita punya grup berkembang, macam tu kan, supaya kita boleh orang bilang, dapat cara macam mana kalau market begini nangam, macam mana kita mau buat. Contohnya kan, bagus kita, mungkin dia bagi info macam, bagus kita buat, kita buka satu booth dekat area sini. Sebab saya dengar tempat tu ada mau adakan begini event. Mungkin dia ada input begitu kan. So dan kita, okay, jom kita pergi buat di sana. Mari kita try di sana. Okay, bila buka booth pula, bila sudah buka booth tu, jangan tinggalkan kamu punya rakan niaga begitu saja. Jangan tinggalkan dia begitu.
Kamu follow aja dia pelan-pelan. Pura-pura lah kamu jalan-jalan di tepi pantai ke apa. Jangan jual terlampau ikut dia begini. Dan jual ketara betul nampakkan dia ni dayak dah boleh kan. Kamu dengar dulu apa dia cakap-cakap. Okey, nanti contoh kan sudah dia approach orang ni, orang tu bilang, nantilah dek, nanti baru kakak join, nantilah dek. Okay, tak apa, biar jadi jalan dulu. Nanti kamu datang balik di tempat kakak tu. Kak, ada kawan saya tadi kak yang sudah promote tu, Tun Wow. Ada lang, dia begini. Oh, kakak tahu kak, dia tu dulu kerja dia cuma jaga aja security guard di bahagian supermarket. Sekarang kakak tahu kak dia punya income nih buat Tun Wow nih. Sekarang dia sudah dapat 4.000 satu bulan. Nggak kata terkejut kakak tadi itu. Pasti dia, betul kak. Di situ kita tambah-tambah sedikit lah. Orang bilang pandai-pandai lah, bah. Dan juga kan, orang bilang kita bantu kita punya rakan jaga tuh. Dia begini-begini kak, begini. Mesti dia mau dengar. Jadi kalau kakak berminat, kakak telepon dia tadi nomor telepon yang kawan saya tuh. Bagus tuh income dia 4.000 sekarang. Kakak anda terfikir kak tuh telepon ni boleh bagi duit yang begitu banyak. Jadi orang kita indirectly kita bantu kita punya tim. Dalam mempromosikan kita punya SIM card tuh. Itu salah satu marketing strategi lah orang bilang kan. Oke. Oke, ini paling penting juga nih. Kalau kita mau buat sesuatu bisnis, kalau kita mau buat sesuatu bisnis, tolong sangat-sangat buanglah alasan-alasan atau orang negatif yang ada di dalam minda kita nih. Buang deh jauh-jauh. Buang jauh-jauh. Sebab alasan-alasan ni sebenarnya yang bunuh kita. Alasan-alasan negatif inilah yang stop kita daripada berusaha. Selalu ada di kotak pikiran kita. Payahlah, susahlah, malaslah, dah boleh majulah. Sering ada di kotak pikiran kita. Buang jauh-jauh. Percaya, buang jauh-jauh. Bila kamu macam terfikir sekejap kan, macam malasnya mau keluar hari ini, mau promote SIM card. Coba kamu refresh balik. Kamu lawan dia. Hari ini aku mesti buat. Aku belum beli emas tadi yang aku tampal depan katil aku tuh. Belum ni aku beli tu. Sekarang duit yang kira-kira ni baru cukup beli nut dia saja, nut tayar tu bilang. Jadi bila kamu sudah macam buang tu alasan kan. Jadi kamu macam orang cakapkan alasan negatif tu kamu lawan. Alasan ni sebenarnya membunuh. Alasan membunuh. Saya paling selalu dengar kan alasan daripada rakan niaga saya yang kadang-kadang saya rasa dia slow ataupun dia rasa kenapa kamu macam stop sudah di promosi kati. Kenapa? Susah Kak Yong dia bilang. Saya ni tahulah saya dah biasa cari-cari orang ni. Dah biasa cari orang. Kepikir sampai hati kau cakap begitu. Nanti dia cakap, kenapa Kak Yong? Jadi aku ni bukan orang kan yang kau cakap ni. Tanya dia balik. Aku ni bukan orang kan ya di depan kau ni. Janganlah gitu Kak Yong dia lang. Main-main deh kau ni. Betul lah. Orang ni yang kau cakap ni orang ni sekarang manusia yang boleh bercakap macam kau. Sama aja macam orang di luar lain yang di luar sana tuh. Sama aja tuh orang saja tuh. Dia akan respon juga kalau kau tanya nama dia. Tinggal di mana dia respon juga tuh. Jadi bukan masalah cari orang. Sebenarnya kita punya mentality. Kita sudah awal set. Susahnya. Tidak bolehnya. Susahnya cari orang. Gitu. Sebenarnya boleh. Boleh saja. Kita cuba saja. Yakin saja. Boleh sebenarnya. Bila anda sudah buat sekali kan. Di situ. Ketagih. Mau buat lagi. Mau buat cari lagi. Mau buat lagi. Duit masuk. Duit masuk. Di bank. Duit masuk. Siapa nak mau kan? Lepas tu kan. Bila kita fikir balik. Alasan macam yang dah boleh buat ni kan. Cuba fikir. Dalam Tun Wow ni sendiri. Sudah banyak testimoni orang berjaya. Yang boleh jadi jutawan. Yang orang kata. Pelajar sekolah pun ada. Dia sudah ada pendapatan. Orang OKU pun buat. Apatah lagi orang yang sempurna. Orang OKU pun boleh buat. Pelajar sekolah pun boleh buat. Cikgu-cikgu yang berpendapatan besar pun buat. Ada doktor pun buat. Walaupun orang kata diorang punya kewangan ni sebenarnya kan ada masalah sudah sebenarnya ni. Tapi kenapa diorang mau buat? Sebab diorang mau ada plan B. Sebab semua tu pekerjaan hakiki dan pendapatan aktif.
Ditakdirkanlah dia orang ni yang tadi saya kata doktor. Contoh ya, saya tidak mention siapa-siapa lah doktor. Walaupun dia doktor, tiba-tiba dia ditimpa kemalangan cacat seumur hidup. Cacat seumur hidup. Kaki dia lah terpotong, terputus kan. Tidak boleh sudah praktis sebagai doktor kan. Tapi dia masih ada handphone. Dia masih boleh buat. Dia masih boleh promote kan. She's that, mungkin tim dia akan bantulah untuk hantar SIM card ke apa kan. Nampak tak plan B itu penting? Sebab beza pendapatan aktif dengan pasif ni sangat besar. Impact dia pun sangat besar. Okay, macam saya cerita tadi lah, real testimony happen bila suami saya diberhentikan kerja. Terus begitu. Diberhentikan kerja. Terpaksa dibuang. Dah boleh sudah. Company dah boleh sudah. Tapi dia ada plan B. So dia tidak tertekan. Itulah kalau sebut pasal tertekan ni kan, kalau kita tidak plan B dalam hidup, itulah terjadinya orang bunuh diri, orang apa tu yang dah sanggup sudah untuk macam lalui orang tagih hutang tu kan. So dia dah boleh fikir sudah sampai tiada plan B dalam hidup, dia bunuh diri. Okay? Hutang terlalu banyak, mau bayar macam mana? Kerja tiada, plan B tiada, passive income tiada. So bunuh diri. Itu saja jalan singkat yang orang boleh fikir lah kan. So jangan jadi part of them. Kita sama-sama bina passive income tu dalam Tuan Wow. Okey, sebab dalam Tuan Wow ni kan yang base-nya kamu ndak perlu pun, ndak ada pun syarat kata HQ kata, okey buat Tuan Wow ni mesti cantik, mesti ramping, ukuran begini-begini, mesti ada ijazah sarjana muda dalam bidang apa-apa dan sekian-sekian, ketinggian mesti begini, ndak pernah. Ndak ada syarat pun dalam buat bisnes ni. Kamu cantik kah? Kamu dah cantik kah? Tiada package kecantikan kah? Kamu tiada kelulusan kah? Kamu gemuk kah? Pendek kah? Putih kah? Apakah? Semua boleh buat. Semua tergantung usaha anda saja. Tindakan anda saja. Sebab dalam Tuan Wow ni, actually, HQ bagi kita, umpamanya HQ bagi kita sekeping cek kosong. Okay? HQ bagi kita sekeping cek kosong tau. Cek kosong yang sudah ditandatangani. Tinggal kita tentukan nilai berapa kita mau dalam cek tu. Anda boleh faham maksud saya? HQ bagi kita sekeping SIM card. SIM card, sorry. Tengok lapor ikut SIM card kan. Sekeping cek kosong yang telah ditandatangani. Tinggal lagi kita isi amount dia berapa. Okay? It's up to us. Maksudnya tindakan kita menentukan berapa jumlah yang kita mau. Duit yang kita mau. So lagi banyak tindakan, lagi banyak usaha anda, lagi banyak duit anda yang masuk. Okay? Kalau anda buat so-so, duit anda pun so-so. Kalau anda buat sekejap ada, sekejap nada macam tips more, commission pun sekejap ada, sekejap nada. Sekejap bulan ni ada, lupa top up, hilang lagi kosong, gitu. Kalau anda konsisten, buat. So duit anda pun makin tinggi. Okey? Okey, ini part yang saya paling suka. Dalam kita buat Tuan Wow ni kan, biar orang rasa kita ni gila. Gila Tuan Wow. Saya suka. Biarlah orang cakap saya gila. Saya gila Tuan Wow. Memang saya gila Tuan Wow. Bila orang cakap saya gila Tuan Wow, indirectly sebenarnya itu adalah branding diri anda. Saya di Labuan ni kan, saya pakai kereta yang ada logo Tuan Wow. Sekejap lagi saya kasih tunjuk betapa gilanya saya dengan Tuan Wow. Hari-hari kalau saya jalan saya pakai baju Tuan Wow, tapi saya pergi pejabat saya tidak pakai baju Tuan Wow lah. Okey. Bila saya keluar, pergi makan kah, saya bawa anak saya jalan-jalan kah, saya bangga pakai baju Tuan Wow. Dalam Kaizen kami, grup Kaizen kan, banyak yang grup-grup buat baju Tuan Wow. Saya suka pakai baju Tuan Wow. Saya branding diri saya. Sayalah pengejar SIM card. Sayalah dealer Tuan Wow yang sah. Supaya orang nampak, jual SIM card ni, baju dia begitu kan, selalu orang tengok dari baju. Dari stiker, kereta, okey? Saya suka orang tahu, saya ni gila Tuan Wow. Itu bah si Kak Yong Tuan Wow tu, itu bah si Anu Tuan Wow tu. Indirectly, kalau orang terfikir dapat hidayat lah kan, satu hari nanti saya mau try lah ni Tuan Wow, orang tahu sudah saya pernah mau cari.
Tuna yang kereta Tun Wow sana tuh. Aku tahu tuh di mana dia kerja. Kamu sudah branding diri kamu. Kamu nampakkan kamu gila dengan kamu punya produk tuh. Kamu sudah branding diri kamu. Kamu sudah orang kata, orang nampak kamu, si Tun Wow batu, si Tun Wow, si Tun Wow. Biar orang kata kamu si Tun Wow, it's okay. Walaupun nama tuh si Tun Wow, okay, it's okay. Sebenarnya kamu sudah branding, kamu sudah cipta, kamu punya branding diri tuh. Oke? Oke, saya mau tunjuk betapa gilanya saya dengan Tun Wow. Oke, ini kereta yang saya pakai. Oke, saya bukan pakai Mercedes-Benz, belum sampai ke tahap itu. Saya masih berusaha. Saya sendiri tampal gambar Mercedes-Benz tuh. Saya mau juga pakai BMW tuh. Saya tampal juga tuh. Saya pun mau capai itu satu hari nanti. Insya Allah saya memang boleh. Saya yakin saya boleh. Oke, saya pakai kereta saya nih pergi kerja. Saya lekat stiker Tun Wow besar-besar. Lepas tu orang tahu. Bila saya lalu di mana-mana, tu nah Kak Yong Tun Wow, tu nah kereta yang warna orange tu dah. Okay, yang kereta Mitsubishi Lancer tu suami saya pakai. Also ada stiker Tun Wow. Dia ada indirectly dia promote Tun Wow, dia branding diri dia sendiri. Sebab kami buat bisnes ni bersama-sama. Okay, kami buat bisnes ni bersama-sama. So husband saya selepas kena buang kerja dia buat full time. Sekarang ni dia memegang ranking branch. Okay, husband saya memegang ranking branch. So kami buat sebenarnya kami buat bisnes sama-sama. Account PBR ni kalau ikutkan pun kami bersama-sama lah kan. Kami buat benda ni semua sama-sama. Lagi best sebab dia buat full time, saya buat part time, kami buat sama-sama. Jadi benda tu boom. Kena lagi masa PKP. Orang semua kena buang kerja begini. Income kami pula menaik. Sebab orang duduk di rumah perlu data. Perlu orang kata handphone tu macam 24 hours lah di tangan. Sebab nak boleh pergi mana-mana, di rumah sejak. Time tu lah kami punya income menaik. Macam Mr. Robert cakap tadi lah. Tidak terkesan sebab PKP. Inilah bisnes dia, telco. Tiada kalis musim, tiada kalis, orang bilang kalis trend semualah. Dia makanlah tu bisnes semua tu. Okey. Ini salah satu sudut di rumah saya. Okey, salah satu sudut di rumah saya. Saya mau menampakkan kegilaan saya dengan Tun Wow tu. Saya cat, saya buat background SIM card Tun Wow bersama suami saya. Bila orang masuk, wah ni betul-betul orang Tun Wow ni. Wah orang ni betul-betul gila Tun Wow. Nampak tak kegilaan dengan produk kamu tu? Bila kamu sudah buat macam ni, kamu sudah nampakkan kegilaan kamu, kamu sangat sayang dengan satu produk yang kamu buat tu, kamu akan buat dia secara bersungguh-sungguh. Kamu yakin saja. Kamu buat secara bersungguh-sungguh sebab kamu sudah sangat cinta dengan Tun Wow. Saya sampai sekarang kalau macam ada gathering keluarga, macam penuhi kendaraan ataupun macam apa-apa event lah kan, saya jenis pantang macam mana, ada orang di sebelah, seorang-seorang, saya sangat suka bila ada nampak seorang-seorang di sana. Bukan katanya kalau lelaki kita mau pergi, siapa nama berkenalan apa enggak. Bukan itu tujuan saya. Maksud saya sangat suka nampak kalau orang seorang-seorang sebab saya nampak sebuah peluang. Saya selalu set dalam minda saya, itu peluang. Market luas, Malaysia luas. Sekarang orang Malaysia, satu orang kadang pakai 3 handphone, 2 handphone. Paling sikit 2 handphone. Okay? 2 handphone, 1 handphone lah kan. Kadang-kadang satu handphone, 2 SIM. Nampak tak betapa luasnya market telekomunikasi. Okey, telekomunikasi. Lebih-lebih lagi sekarang masih ada certain sekolah yang buat PDPR, pelajaran dari rumah. Which means seminggu grup ini pergi, grup ini pula di rumah. Diorang masih buat pembelajaran dari rumah. Still guna data. Guna peluang tu. Kami ada juga rakan niaga yang di bawah rangkaian kami merupakan cikgu. Okay, merupakan cikgu. Dia juga mengambil peluang untuk membuat bisnes Tun Wow ni. Sedangkan kita tahu kan gaji-gaji cikgu bukan sedikit, orang kata kan banyak. Tapi dia still nampak peluang dalam Tun Wow ni. Dia still buat. Okay? Dia still buat. Dia ada yang promote dengan para pelajar. Sebab para pelajar ni kadang-kadang cikgu target market dia para pelajar pun bagus juga. Sebab para pelajar ni diorang banyak guna data. Especially teenagers, okay? Diorang banyak guna data, walaupun untuk
belajar satu, tapi kan kadang-kadang dorang main game gitu kan. So peluang sebenarnya untuk kita bawa dorang untuk join, untuk jadi user kepada Tuan Wow itu sendiri lah kan. Sebab orang kata makin tu ampai-ampai sudah bang di depan mata. Okay, jadi tahu cari market lah, tahu cari market. Macam kalau kamu kerja dalam satu kilang kan, dalam kilang tu baru kamu satu orang saja yang join Tuan Wow, baru kamu satu orang saja yang guna Tuan Wow. Lepas tu lain di tempat kerja kamu sangat cantik, nampakkah peluang dia? Kamu nampak? Kalau satu departmen kamu tu 100 orang, tolak kamu tinggal 99 orang. 99 orang ni belum guna Tuan Wow. Kamu satu-satunya yang sudah guna Tuan Wow. Lepas tu speed dia laju, lain di situ sangat cantik. Di situlah market kamu. Cepat-cepatlah ambil tu peluang. Jangan diam-diam. Sebab nanti Kak Yong masuk ke kilang, reward preview di sana habis. Contoh kan? Orang kata bijak rebut peluang lah kan? Okey, ini wah background cantik. Ini beberapa orang kata kereta yang saya sudah ada lah kan, hasil daripada Tuan Wow itu sendiri. Sebab ada beberapa kereta yang saya beli, saya buat apalah, orang kata kasih sewa macam tu kan. Jadi ada orang kata ada juga pencapaian lah dalam bisnes Tuan Wow ni. Okey, saya share sedikit. Saya lebih masak sudah, admin. Okey, saya share sedikit pendapatan saya. Saya try untuk cari masa 2016, tapi saya rasa dah dapat trace sudah. Saya ingat gaji pertama saya dalam 30 lebih ringgit kalau saya tidak silap lah. Okay. 2017 pada Disember tu saya dapat dalam 900 lebih. Tapi Alhamdulillah 2021 lepas saya hit 5 angka. Saya dapat ekor utama saya dapat dalam 10,000 lebih. Alhamdulillah saya hit saya punya target tu untuk dapat 5 angka dalam pendapatan saya pada tahun lepas, dan saya still akan berusaha lah. Kalau orang kata benda ni senang, tidak. Saya sendiri bermula dari scratch. Saya sendiri bermula dari zero. Okay? Cuma yang bestnya kita banyak leader-leader yang boleh guide, kita boleh tanya. Sekarang lagi yang bestnya Tuan Wow buat akademika macam ni kan. Sangat best, sangat best. Sebab banyak orang kata mekanisme, banyak cara kamu boleh belajar. YouTube sekarang berlambak video. Type lah Tuan Wow, cara bermula Tuan Wow kah, ataupun kamu type di Google commission telco terbanyak kah, ataupun macam-macam. Macam-macam cara kamu boleh belajar. Okay? Jangan stop diri kamu untuk belajar. Learning process ni sampai bila-bila, dia tak akan mati. Okay? Kamu belajar. Saya sendiri sampai sekarang masih belajar. Masih cari ilmu dengan leader-leader hebat di luar sana tu. Okay. Antara kelayakan atau reward yang saya sudah dapat daripada Tuan Wow, selain daripada insentif umrah hari itu, cuma kita tidak berpeluang, kita dibayar cash lah. Okay. Saya juga layak untuk ke Guangzhou, China. Tapi ketika itu saya memang tidak boleh pergi atas alasan tertentu. So husband saya yang pergilah bersama rakan-rakan yang lain. Memang best. Saya nampak keseronokan dorang di Guangzhou, China ketika tu kan. Sebelum pandemik melanda tu, orang sempat balik. Memang best lah, saya nampak. Saya sangat cemburu lah sebab belum ada rezeki berada di tempat tu. Tapi insyaAllah dengan Komisen Tuan Wow, kalau ditakdirkan ada rezeki, saya boleh pergi situ jugalah satu hari nanti. Itu yang bestnya dengan Tuan Wow ni. Okay, saya rasa saya sudah sampai end of the session. Sekali lagi saya mau ucapkan terima kasih kepada semua partisipan yang hadir hari ini dalam alhamdulillah 100 lebih orang. Okey. So kamu boleh add saya punya Facebook. Okey, itu WhatsApp number saya, ada Instagram saya, ada TikTok account, tapi saya sangat aktif di Facebook lah kan. So boleh add. Mari kita berkenal-kenal, sama-sama jadi rakan niaga, kita sama-sama
berjuang, kita buat Tone Wow ni, kita cipta income kita sama-sama dalam Tone Wow ni. InsyaAllah kalau ada rezeki satu hari nanti bila HQ sudah, orang kata pandemik sudah orang kata okey, kita boleh buat preview besar-besaran, kita boleh jumpa, mungkin saya boleh pergi Semenanjung Malaysia, jumpa kawan-kawan saya di Semenanjung Malaysia kan. Kita sama-sama apa orang kata buat. Saya mau dengar lagi kejayaan-kejayaan orang di sebelah sana pula kan. Selain daripada cipu-cipu hebat yang ada sekarang ni lah. Saya sangat berbesar hati untuk perkenalkan husband saya sendiri, Encik Rudy Roni, tulang belakang saya juga dalam Tone Wow Business ni. Saya rasa dia pun real testimoni saya yang orang yang pemalu dulu susah mau bercakap dengan orang lain, tapi sekarang buat bisnes ni full time. Mungkin saya boleh bagi dia peluang dalam 5 minit untuk sharing dia punya diri sendirilah. Okey, Assalamualaikum, selamat pagi semua. Okey, terima kasih. Dia jemput pula saya pun tak tahu pula dia mau jemput malam ni. Okey, terima kasih buat semua rakan-rakan, sahabat-sahabat yang join untuk sesi kita malam ni. Okey, macam yang isteri saya cakap tadi, Tone Wow ni bukan sekadar singkat lah. Jadi baik kita buat sama-sama sebab kami suami isteri sudah merasa income 5 angka setiap bulan tu. Aduh, memang rasa-rasa bersyukur lah. Saya boleh bagi tengok sedikit lah gambaran yang mana hasil daripada yang kami dapat ni. Saya sampai kami pergilah Tone Wow ni sampai kami buat satu ruangan office. Satu ruangan office untuk kita orang buat kelas, okay? Untuk kita orang buat mini preview lah untuk tim-tim kita yang ada di Labuan. So kawan-kawan yang ada di Labuan ataupun tim-tim semua yang tengah tengok sekarang ni, kalau kamu ada tim kamu di Labuan, it's okay, boleh cari kami untuk kami bantu dorang. Untuk kami bantu dorang. Tidak masalah, kita orang boleh bantu. Okay? Ini gambaran lah dalam kita orang punya mini office lah. So kita sudah standby dengan whiteboard, dengan kita punya setting lah dalam ni untuk kita punya buat mini kelas. So ambil peluang lah, rakan-rakan semua ambil peluang. Okay? Jangan sia-siakan sebab Tone Wow ni dia memang satu kerjaya yang hebat lah bagi saya, yang memang hebat. Kalau dulu saya bekerja di sektor oil and gas yang sentiasa mau masa tu tidak selalu cukup, tapi di sini saya sudah menikmati masa tu dengan anak isteri saya memang best lah. So itu dia lah. InsyaAllah kalau ada rezeki kita tunggu HQ buat preview di KL nanti, kita orang akan pergi sana. So itu saja. Okey, sekian, terima kasih.